Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. InsyaAllah hari ini kita akan tengok chapter 3 Cost Behavior part 1. Baik, sebelum kita masuk chapter 3, ini adalah gambaran chapter 2 yang kita dah tengok sebelum ni. Okay, handout ni adalah untuk tujuan summative test dan handout ni pula adalah untuk calculation akan diuji dalam assignment, group assignment 30%. Okey, lepas tu ini pun sebahagian daripada chapter 2. Okey, sekarang sebelum kita masuk chapter 3, kita tengok kaitan di antara chapter 2 dan chapter 3. Kalau kau masih ingat lagi statement of cost of good manufacture ni, dalam ni ada banyak kos-kos yang telah disusun dalam statement of good manufacture dan statement of profit or loss. Telah disusun dalam ni, semua kos-kos yang dilibatkan telah disusun dalam dua statement ini. So, setiap kos tersebut mempunyai behavior yang berbeza ataupun gelagat kos yang berbeza. Contoh dia, direct material, dia adalah variable. Dia berubah secara langsung dengan unit pengeluaran. Direct labor pun variable. Overhead ada yang variable, ada yang fixed, ada yang ini adalah variable. Kemudian depreciation mungkin fixed. Okey. Lepas tu sales commission, dia bersifat variable. Freight out, kadang-kadang dia fixed, kadang-kadang dia variable. Depreciation, kemudian gaji salary pun fixed. Utility, variable. Okey, ini chapter 2. Sekarang kita nak tengok lebih detail macam mana kita nak kena pasti mana kos yang variable, mana kos yang fixed. Okey, hari ni kita tengok detail dalam chapter 3. Okey, chapter 3, learning outcome untuk chapter 3 adalah at the end of this chapter, students will be able to, yang pertama, students sepatutnya dapat explain lah apakah yang dimaksudkan dengan variable cost. Variable cost, bila kita explain, kita kena explain dalam dua perkara. Yang pertama, total, dalam bentuk total variable cost. Yang kedua, dalam bentuk variable cost per unit. Okey, lepas tu, student juga perlu pandai ataupun dapat menerangkan tentang fixed cost. Pun sama juga dari segi total dan juga cost per unit. Okey, dan yang ketiga, student sepatutnya dapat menerangkan mixed cost lah, cost bercampur. So, kita ada ketiga saja cost berubah, cost tetap dan cost bercampur. Di mana cost bercampur dia adalah cost yang mengandungi kedua-dua elemen cost berubah dan cost tetap. Okey, semua mixed cost perlu diasingkan, berubah dan tetap. Dalam chapter ni, student perlu tahu kita ada 3 method untuk kita asingkan semua mixed cost yang ada. Segregate mixed cost. Ketiga cara tersebut, cara yang pertama dia adalah menggunakan scatter graph method ataupun scatter plot method. Yang kedua, simple regression method. Dan kaedah yang ketiga, menggunakan high-low method. Okay, untuk peringkat metrik, pelajar cuma perlu tahu bagaimana nak mengasingkan kos berubah dan kos tetap. Kita ada variable cost dan juga fixed cost. Macam mana nak asingkan kedua-dua kos ni menggunakan high-low method. Okey, yang dua kaedah lagi ni cuma perlu tahu, perlu state, nyatakan saja ada 3 kaedah. Okey, lepas tu 3.2 ni pelajar perlu tahulah macam mana kita nak segregate mixed cost tadi kepada kos berubah dan kos tetap menggunakan high-low method. Okey, dan daripada tersebut kita akan form a function of y equal to a plus bx. Okey, kita tengok variable cost dulu. Bermula dengan variable cost. Variable cost. Kita kata tadi kita kena faham dua perkara dalam variable cost. Yang pertama dia adalah dari segi total dan yang kedua dia dari segi cost per unit. Total dan juga cost per unit. Okay, kita tengok total variable cost dulu. Total variable cost. Tengok satu contoh. Contoh dia adalah direct material. Kita ada 3 tingkat aktiviti. Pada tingkat aktiviti yang pertama kita keluarkan 100 unit. Kalau kita keluarkan 100 unit produk, direct material yang akan dilibatkan adalah RM200. Kalau kita keluarkan 200 unit produk, material yang dilibatkan adalah RM400 dan 300 unit produk RM600.
So, cuba kita plotkan graf. Kita plotkan graf. Bermula dengan paksi Y. Paksi Y ni adalah paksi RM, direct material cost dalam RM. Kemudian paksi X, setiap kali kita membuat garisan, pastikan ada label. So, garisan paksi X ni tidak ada makna selagi tidak ada label dekat ujung. Label untuk garisan tersebut. Ini adalah aktiviti ataupun unit. Aktiviti untuk contoh ini, aktiviti dia adalah unit keluaran. So, direct material akan bergerak mengikut unit keluaran. Semakin tinggi unit keluaran, semakin tinggi direct material akan dilibatkan. Kemudian kita ada 3 tingkat aktiviti. Aktiviti yang pertama pada tingkat aktiviti 100 unit, 200 unit dan 300 unit. Kemudian labelkan skala untuk cost. Next, kita cuba plotkan graf ni. Kalau kita keluarkan 100 unit produk, kos yang dilibatkan adalah RM200. Kalau kita keluarkan 200 unit produk, direct material cost yang dilibatkan adalah RM400 dan 300 unit produk RM600. So, dia akan menghasilkan satu garisan bermula daripada kosong. Dia mesti menyentuh kosong lah, kosong kat sini. Mesti menyentuh kosong. Ingat kita kata tadi, bila ada saja garisan, graf ni tidak membawa apa-apa makna. Kalau dalam example, kamu tidak akan dapat markah untuk graf ni selagi tidak ada label. Label kepada garisan ni. Total variable cost baru dapat markah untuk graf ni. So, cuba kita translate dia ke dalam bentuk words. So, total variable cost change directly with the level of activity. Total variable cost ni akan berubah secara langsung mengikut tingkat aktiviti. Semakin tinggi tingkat aktiviti, semakin tinggi direct material cost yang akan dilibatkan. Itu dari segi total. Sekarang kita tengok dari segi per unit pula. Okey, menggunakan soalan yang sama, sekarang kita cari cost unit pada setiap tingkat aktiviti. Pada tingkat aktiviti 100 unit, kos yang dilibatkan adalah RM200. So, kos satu unit dia, 200 bahagi 100 unit akan dapat RM2 seunit. Pada tingkat aktiviti 200 unit pun sama juga. RM bahagikan dengan unit akan dapat RM2. Ini pun RM bagi dengan unit akan dapat RM2. So, cuba kita plotkan graf. Bermula dengan paksi Y. Paksi Y dia adalah direct material cost. Kemudian paksi X dia adalah activity, unit of production. Kemudian kita ada 3 tingkat aktiviti dan kita skalakan direct material cost pada paksi Y. Okey, sekarang kita plotkan graf. Kalau kita berjaya keluarkan 100 unit produk, material cost per unit kita adalah RM2. Kalau kita keluarkan 200 unit produk, material cost seunit kita pun sama juga RM2. 300 produk pun RM2. So, dia akan menghasilkan satu garisan melintang. Okey, sama macam tadi graf ini tidak ada apa-apa makna selagi tidak dilabelkan. So, label dia ini adalah variable cost per unit. Okay, so kita tengok dari segi wording dia. Variable cost per unit constant. Dia akan static, sahaja dia sama, sahaja at all level of activity pada semua tingkat aktiviti. So, dengan kata lain, definition of variable cost is cost that the total change directly with the level of activity and cost per unit constant at all level of activity. So, bila kita dapat soalan berkaitan dengan definisi, mesti mention kedua-dua ni baru dapat full mark. Okey, dan kamu dah faham dalam bentuk definisi dan dalam bentuk graf. Ini cerita tentang variable cost. Next, kita tengok fixed cost. Okey, cerita tentang cost yang tetap. Pun sama juga macam tadi, kita ada dua karakter yang perlu kita faham. Yang pertama, dari segi total fixed cost. Yang kedua, dari segi cost per unit. Okey, kita fokus pada total fixed cost dulu. Menggunakan satu contoh cost pada 3 tingkat aktiviti yang sama juga, 100 unit. Pada ketiga-tiga tingkat aktiviti 100, 200 dan 300 unit ni, rental cost yang dilibatkan adalah sebanyak RM1,000. Okey, cuba kita plotkan graf. Lukis paksi Y, pastikan ada label rental cost dalam RM. Kemudian paksi X,
pun dilabelkan. Kita ada 3 tingkat aktiviti, 100, 200 dan 300 unit. Kemudian skala akan RM. Next, kita plotkan graf. Pada tingkat aktiviti 100 unit, rental cost yang dilibatkan adalah RM1,000. 200 unit pun RM1,000, 300 unit pun RM1,000. Dan dia akan membentuk satu garisan melintang dan pastikan ada label total fixed cost. Then kita boleh katakan dekat sini total fixed cost. Total fixed cost is constant at all level of activity. Okay, next kita tengok fixed cost per unit. Menggunakan contoh soalan yang sama juga, kita calculate fixed cost per unit pada setiap tingkat aktiviti. Okey, bila kita bahagi RM bahagi dengan unit, kita akan dapat RM seunit. Pada tingkat aktiviti 100 unit ada RM10 kos seunit, kos tetap seunit. Pada tingkat aktiviti 200 unit, kos tetap seunit dia adalah RM5 dan RM3.30. Sekarang kita plotkan graf. Bermula dengan paksi Y, rental cost RM, kemudian kita ada paksi X, unit of production. Kita ada 3 tingkat aktiviti, 100, 200 dan 300 unit. Kemudian skalakan RM ni dan kita plotkan graf. Pada tingkat aktiviti 100 unit, rental cost se-unit yang dilibatkan adalah RM10. Kemudian pada tingkat aktiviti 200 unit, rental cost se-unit ataupun fixed cost per unit cuma tinggal RM5 sahaja. Okey, semakin tinggi unit keluaran yang berjaya kita keluarkan, semakin tinggi unit of production, kita boleh agihkan kos rental kepada lebih banyak produk, menyebabkan kos rental seunit akan menjadi semakin rendah. Okey, bila kita plotkan graf tadi, pada tingkat aktiviti 300 unit, kos unit dia adalah RM3.30 dan kita akan dapat bentuk satu garisan yang tidak menyentuh mana-mana paksi. Garisan ini sama ada boleh dibuat garis lurus ataupun garis melengkung. Ataupun kita juga boleh lukis dalam bentuk satu garisan melengkung yang menyentuh semua titik. Okey, mana-mana pun boleh. Okey, ini adalah kos tetap seunit, fixed cost per unit. Jangan lupa labelkan garisan tersebut. Okey, so kita dah lihat dua behavior of cost, iaitu variable cost dan juga fixed cost. Kita ada satu lagi cost yang terakhir, iaitu mixed cost. Mixed cost ni mengandungi kos-kos berubah dan juga kos tetap. Cost that contain both element of variable and fixed cost. Mixed cost ni ada yang berubah, ada yang tetap. Okey. Mixed cost ni bila kita tengok trend cost dia, total dia change in total, maksudnya total dia berubah. Tapi dia tidak berubah secara konsisten, dia tidak berubah secara langsung. Dia tidak berubah mengikut tingkat aktiviti. Dia berubah ikut dan. So, kalau kamu tengok dekat sini, kita tengok contoh maintenance cost. Maintenance cost ni, bila sebut maintenance cost, kadang-kadang maintenance cost ni jadi variable, kadang-kadang jadi fixed. Dan dalam keadaan ni, maintenance ni adalah mixed cost. Di mana pada tingkat aktiviti 100 unit, maintenance cost yang dilibatkan adalah RM700. Kalau kita keluarkan 200 unit produk, maintenance cost yang dilibatkan RM1,000. 300 unit produk RM1,300. Kalau kita tengok perubahan, maintenance ni dia berubah, tetapi perubahan dia tidak sekata. Dia tidak konsisten. So, cuba kita plotkan graf. Bermula dengan paksi Y, labelkan paksi Y, maintenance cost, RM. Kemudian paksi X, labelkan paksi X adalah unit of production. Aktiviti dia sekarang adalah unit of production.
Kita ada 3 tingkat aktiviti, 100, 200 dan 300 unit. Kemudian kita skalakan paksi Y antara 700 hingga 1003. Okey, lepas tu kita plotkan graf. Pada tingkat aktiviti 100 unit, maintenance cost yang dilibatkan adalah RM700. Pada tingkat aktiviti 200 unit, maintenance cost yang dilibatkan adalah RM1000 dan 1300 pada tingkat aktiviti 300 unit menghasilkan satu garis lurus macam inilah, satu garis lurus ke atas, dan garis lurus ni tidak ada sebarang makna selagi kita tidak labelkan. Ini adalah jumlah kos, total cost. Total cost ni lah mix cost ni. Mix cost ni adalah jumlah kos. Dalam jumlah kos ni ada yang tetap, ada yang berubah. So garisan ni, kalau kamu tengok garisan ni, dia menyentuh paksi Y pada RM400. So ini adalah total fixed cost, ataupun lepas ni kita akan guna istilah A, total fixed cost. Pintasan paksi Y ni adalah A, kos tetap, dan lebihan dekat atas ni adalah jumlah kos berubah, BX. Dengan kata lain, Y equal to A plus BX. So kita akan dapat bentuk satu persamaan, Y equal to A plus BX. Okay. So, mixed cost equal to total variable cost plus total fixed cost. Okay. Lepas tu, subtopik yang terakhir dalam chapter ni adalah masih lagi dalam mixed cost. Kita ada 3 cara untuk kita asingkan variable cost dan juga fixed cost. Kita ada 3 cara untuk mengasingkan variable cost dan fixed cost dalam mixed cost. So dalam mixed cost ni, kita nak agihkan dia kepada variable dan juga fixed. Kenapa kita nak asingkan ni? Untuk memudahkan kita membuat keputusan. Okey, kita ada 3 kaedah untuk mengasingkan variable cost dan fixed cost dalam mixed cost. 3 kaedah tersebut adalah, yang pertama dia scatter graph method. Scatter graph method ni, cara dia sama macam yang kita buat tadi untuk memahami ketiga-tiga definisi variable, fixed dan mixed cost. Di mana kita ada data dan kita akan plotkan data tersebut, maklumat tersebut di dalam graf, dan hasil dia kita akan dapat pintasan paksi Y dan kita akan dapatlah nilai A. Kemudian kita akan kira dia punya kecerunan untuk dapatkan nilai B. Kecerunan ni boleh ambil di mana-mana part. Nak ambil mana-mana lah. Kecerunan ni kamu dah pandai kira dalam matematik. Tapi semua ni tidak ada dalam silibus. At last, kita akan dapat bentuk satu persamaan Y equal to A kos tetap plus BX kos berubah. Okey, itu menggunakan kaedah scatter plot. Kemudian kita tengok kaedah yang kedua, kaedah simple regression method. Ini pun tidak ada dalam silibus. Dalam silibus kita, kamu cuma perlu tahu sahaja, boleh nyatakan state 3 methods to segregate mixed cost into variable and fixed cost. Okey, simple regression ni dia menggunakan calculation dan dia adalah kaedah yang paling tepat untuk dapatkan nilai A dan juga nilai B. Okey, kaedah yang ketiga dia adalah kaedah high-low method. Kaedah high-low method ni kamu kena tahu macam mana nak menggunakan kaedah tersebut. Kaedah high-low method ni pun sama juga. At last, ketiga-tiga kaedah ni sama je. At last dia kita akan dapat bentuk satu persamaan. Dan inilah persamaan dia. Form function of total cost. Total cost dia adalah Y. Total cost ataupun mixed cost. Dalam ni ada fixed cost. Ini adalah fixed. Dan ini adalah variable cost. Okey, bila sebut variable cost ni adalah semua ni. Variable cost. Kalau kita kata B sahaja, B bukan variable cost. B adalah variable cost per unit. Itu kamu kena ingatlah. Okey, itu sahaja keseluruhan chapter 3. Okey, that's all untuk kelas ni. Kita akan tengok pula contoh soalan.